Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi pada hari ini, pada sesi ini untuk saya bersembah-sembah santai bersama dengan kawan-kawan berkenaan dengan ilmu emas lah. Okey, kepada sesiapa yang belum mengenali saya Nur Asiah binti Ismail, merupakan priority dealer public gold. So saya aktif berkongsi berkenaan dengan ilmu emas di sesi platform FB. Okey. So saya bukanlah pakar dalam ilmu emas, tapi saya belajar daripada pakar, menuntut ilmu yang insya-Allah proven lah. Okey. So saya berguru dengan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, merupakan anak didik lah di dalam public gold ni. Ni Syekh Muhammad Zulkifli Syafi'i. Okey. So dia telah menulis buku Bertahan Ketika Gawat. Saya merupakan anak murid direct dia lah. Okey. So saya juga berguru dengan Encik Syukur Hashim, iaitu yang lebih dikenali sebagai Maha Guru Emas Malaysia. Okey. So insya-Allah yang ilmu-ilmu yang saya sharing di sesi-sesi FB live dan juga posting-posting saya dalam live dalam FB adalah ilmu yang betul lah. Okey. So hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan emas penyelamat kejatuhan mata wang. So kalau yang seharian, yang biasanya emas dah boleh jadi penyelamat kepada inflasi. Inflasi kan mesti berlaku kan. So kejatuhan mata wang ni pun boleh berlaku, tapi dia mungkin agak jarang, tapi dia biasa berlaku. Okey. So saya hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan situasi pada 2015. 2015. Okey. Pada tahun 2015 harga emas dunia jatuh. Okey. Tinggi pernah pergi RM1,370 70 USD se-ounce harga emas dunia. So dia pernah jatuh sehingga 1,050 80 USD se-ounce. Dia itu kejatuhan sekitar ataupun purata satu tahun tersebut adalah kejatuhan 10.7% jatuh. Tapi harga emas di Malaysia naik. Kenapa? Sebab kejatuhan mata wang kita. Bila mata kita jatuh, maknanya kita nak beli barang kat luar kena dengan harga yang lebih tinggi lah. Okey. So harga emas Malaysia naik pada tahun tersebut. Awal tahun harganya pernah ada sampai RM140 per gram, tapi pernah jatuh jugalah sehingga RM135 per gram. Tapi pada akhir tahun, walaupun harga emas dunia tadi jatuh, harga emas di Malaysia naik sehingga RM160 per gram. Sebab jatuhan mata wang di Malaysia. Jatuhan mata Malaysia adalah sebab politik dan juga ekonomi. Okey. So kalau yang beli masa tu, maknanya beli awal tahun, jual akhir tahun akan dapat untung 10% lah selepas tolak kaitan. Okey. Yang 10% tu, keuntungan tu sangat berbaloi lah berbanding dengan keuntungan daripada institusi kewangan lain yang pada tahun tersebut memberi keuntungan antara 5 hingga 8%. Okey. So dah kira berbalik, tapi yang simpan lah maknanya. Sebab kalau yang duit tu still dalam RM, sebab RM jatuh pada tahun tersebut banyaklah juga kan. So memang jatuh pada tahun tersebut, jadi duit kita hilang nilai lah kalau kita tak tukarkan benda tu kepada emas. Kalau tukar pada emas masa tu, kita untung lagi. Bukan kekal nilai saja, tapi untung. Beli awal tahun, jual akhir tahun dah boleh untung 10%. Sebab itu maknanya beli emas ni kena ada ilmu lah. Tidaklah boleh beli saja-saja. Kena ada ilmu. So itu yang saya kerap sarankan. Okay. Setiap kali sesi FB Live ni saya sarankan tuan-tuan beli dan bacalah buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. So dalam ni adalah kenapa kita kena beli, kenapa kita kena simpan emas. Okey. So simpanlah emas. Jangan takut nak simpan emas, tapi takutlah bila tak simpan emas. Bila tak simpan emas kita perlu takut. Bukannya kita kena takut bila nak beli emas. Sebab beli emas ni sebenarnya kita tukarkan duit kita menjadi emas sahaja, ditukarkan kepada dalam bentuk logam yang lain. Okey, kepada bentuk logam yang lain. Itu sahaja. Okey. Pada bentuk logam yang lain. Okey. So itu pada pasal kejatuhan mata wang tu lah. Okey.
Okey. So jatuhan pada mata wang tersebut pada tahun 2015 tu dia jatuh, RM jatuh, ringgit Malaysia jatuh sekitar 30%. Maknanya kalau kata RM1 kita punya nilai duit tu dalam RM1 tapi jatuh 30%, nilai kita RM1 tu dah tinggal 70 sen sahaja. So kita rugilah. Rugi 30 sen kat situ. Kalau mas yang jatuh 30% lah. Okey. So sangat rugilah kalau kita simpan duit kita yang kita tak guna dalam 2 hingga 3 tahun lah. Kalau saya biasanya saya akan sarankan kalau yang nak simpan emas, especially yang nak simpan dalam berjumlah yang banyak lah. Okey. Ya, macam nak simpan contoh 10,000 ke 20,000, so saya biasanya akan tanyalah duit tu nak guna tak dalam masa terdekat. Kalau nak guna dalam masa setahun atau 2 tahun, saya tak sarankan lah. Okey. Saya tak sarankan. Simpan je dalam bentuk wang. Sebab bila simpan dalam bentuk wang ni, kita nak guna tu kira macam tak, sebab emas ni pun ada susuk nilai dia. Ada susuk nilai dia. Okey. So, ada susuk nilai dia dan bukan susuk nilai dah sebenarnya. Dia dinamakan sebagai sprit, tapi kita biasa dengar, kita biasa tukar, kalau yang lemon ni kita kira sebagai susuk nilai. Okey. Susuk nilai. Tapi dia sprit sebenarnya. Sprit tu maknanya kadar beza antara harga jual, harga beli dengan maknanya harga jual tolak dengan harga beli. Kalau positif, maknanya kita dapat untung lah. Kalau bila kita jual tu tak ada untung, maknanya rugilah kita beli tu. So itu split sebenarnya. Sebab kita jual beli barang ni kan, setiap pengeluar ataupun setiap kilang ke, kalau contoh kita beli barang, mestilah dia pun ada untung kan. So maknanya macam contoh Pak beli gold, dia ada kadar split dia tu. Harga dia beli dengan harga dijual. Yang paling tinggi di public good adalah 9%. Okey. So balik pada kita punya slide ni. Tahun 2015 pernah jatuh sehingga 30% duit Malaysia, RM Malaysia pernah jatuh sehingga 30%. Okey. Kejap ya, tengok ni jap. Okey. 30%. So harga emas di Malaysia naik, lain daripada tadi yang saya tunjukkan tadi. Harga emas dunia jatuh kan, tapi harga emas naik sebab RM kita jatuh. Jadi sebabnya ada kegawatan lah dari segi ekonomi dan juga politik di Malaysia. Jadi harga nilai RM jatuh. So kalau simpan duit pada tersebut, kita kehilangan nilai duit tersebut lah. Okay. So itu yang pentingnya, sebenarnya penting kita simpankan, tukarkan duit kita yang tak digunakan dalam masa 2 hingga 3 tahun kepada emas. Okay. So salah satu lagi pada tahun 1997 ni, kalau tahulah kan pada pernah duit RM kita pernah jatuh sehingga 50%. Maknanya nampak sikit lah kan. Kalau RM1 nampak lah hilang 50 sen. Tapi kalau kita dah ada 10,000, tak hilang 5,000. Banyak kan? Banyak. Tapi kalau dalam kes tadi 5,000 tu, kita tak nak hilangkan 5,000 tu, kita tukarkan dalam bentuk emas lah. Tukarkan dalam bentuk emas. Sangat berbaloi lah untuk long term. Okay. Okay, so ni terms lagi. Emas ni sebenarnya dia bukan pelaburan. Okay. Pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar kewangan, pakar-pakar kewangan mengatakan emas ni sebenarnya bukan pelaburan. Sebab kalau dari segi ni kuasa beli dia berkekal. Dia tak adalah menaikkan kuasa beli kita. Maknanya dia tidak menaikkan nilai kekayaan. Tapi bila kita simpan benda tu long term, dia akan boleh jadi naik lah. Dari segi macam contoh kita RM lah kan. Tapi sebenarnya dari segi nilai, dia mengekalkan nilai. Sebab apa? Contoh saya cakap pasal yang biasa saya beritahu lah. Yang saya bagi beritahu, satu ekor kambing zaman Nabi sehingga kini boleh dibeli sehingga kini, maknanya daripada dulu zaman Nabi Muhammad SAW kita pernah menyuruh sahabat-sahabatnya menggunakan dinar emas, 1 dinar emas untuk membeli seekor kambing.
Tapi sekarang pun dalam 1000, dalam RM1,050, bawah 1,100 lah kalau kata lebih kurang bulan 4, bulan 3 ni, boleh beli seekor kambing. Sangat boleh beli seekor kambing. So maknanya ia mengekalkan nilai duit kita. Sebaliknya kalau kita simpan duit, contoh 2014 dulu saya beli satu dinar tu lebih kurang dalam 500 macam tu lah, 500 lebih macam tu, 500 600. Okay. So 2014 saya beli tu dalam harga tu. Tapi kalau saya tak simpan benda tu dalam bentuk emas, saya simpan duit kan. So nak beli sekarang, kena tambah lagi lah duit saya untuk beli kambing. So itu contohlah kambing. So sama sebenarnya benda-benda lain pun. Sebab itulah itu dikatakan inflasi lah. So dia benarnya dia tidak nak menaikkan nilai kekayaan dari segi kuasa beli. Dia mengekalkan. Tapi kan maknanya kalau kita simpan dalam bentuk duit, dia mengurangkan kekayaan kita lah. Sebab kita mengurangkan macam tadi, contoh yang kambing tadi kan, nak beli kambing seekor pun kena tambah. Contoh tadi 2014 lebih kurang dalam 500-600, dah kena tambah 600, maknanya kena tambah lagi 500. Dekat-dekat dengan 500 untuk beli seekor kambing. Seekor kambing. Itu tak kira lagi kalau beli nak beli apa? Nak beli rumah ke apa kan. So itu inflasi. Itu tak lain lagi daripada yang kejatuhan mata wang tu. Okey. So hampir ke semua pakar kewangan minta kita simpan minima ada yang sehingga 50%, minima 10% nilai kekayaan kita dalam bentuk emas. Sebab apa tadi? Sebab dia akan mengekalkan nilai kekayaan kita. Macam contoh seekor kambing pun dah boleh beli dengan satu dinar, tapi kalau yang lain pun sama kan. So kena simpan dalam bentuk emas. Siapa pakar yang cakap tu kan. Okey, ni ada saya tunjuklah. Okey. So kalau ini semua pakar-pakar kewangan hebat lah kan. So Robert Kiyosaki, ni kan yang glamour dengan buku Rich Dad Poor Dad tu kan. Okey. So dia menyarankan 25%. Lagi tinggi daripada tadilah yang 10% saya kata tadi tu. So Mike Maloney, pakar kewangan juga ni, menyarankan 50%. Maknanya kalau kita ada 100,000, selamatkan nilai duit kita ke dalam emas 50%, 50,000. Yang lain tu kita buatlah pelaburan lain yang boleh meningkatkan nilai kekayaan kita. Macam contoh kata nak masuk shareholding dalam share dalam mana-mana saham syarikat. Siapa contoh kawan-kawan kita ke kan yang kita tahu kan. Mungkin kalau contoh saham tu kena pergi belajar jugalah, tapi semua banyak memang semuanya bermula dari ilmu lah. Macam contoh kita kata ada sahabat kita nak mulakan syarikat dan kita memang dengan dia punya prestasi, kata contoh dia pernah buat bisnes sebelum ni, kita tahu dia memang ada potensi. Memang semua pelaburan ada risiko kan. So kita kena tengok mengurangkan risiko lah dengan ilmu. Okay. So maknanya kita tengok kat situ. So kena 50% tadi tu bolehlah pergi divertkan kepada pelaburan lain yang boleh meningkat kekayaan. Sebab kalau ikut basicnya, emas ni tak meningkat kekayaan, dia hanya mengekalkan kekayaan kita. Tapi dia kena ada. Sebab itu sebenarnya kalau dia sebenarnya insurans lah. Emas ni insurans kepada kewangan. Okay, siapa saya cakap tadi yang 10%? 10% ni pakar kewangan Malaysia iaitu Encik Azizi mengatakan kena simpan at least 10%. So kalau yang macam tak nak tak nak ekstrim sangat, rasa macam banyak sangat 50% kan. So tukar saja 10%. Kalau 100,000, tukarkanlah kepada 10,000. Tukarkan kepada. Okey. So ini pakar kewangan cakap lah kan. So saya hari ni pakar kewangan juga ni. So saya nak share satu Should we start to buy gold now? Yes. Yes, yes. If you have any savings, which you're not going to be using and investing immediately, do not keep it in paper and do not keep it in the bank. If you keep it in paper, then you can prepare to use it as wallpaper. If you keep it in the bank, they will know how much you have. But if you go and buy gold, like in South Africa, they have the Kruger Rand. If you go and buy gold, which every Manhattan banker will do when he sees the system collapsing, then when the system collapses, you will not collapse with it. Okay, so Syekh Imran ni pun pakar jugalah pasal kewangan semua ni. So
Kenapa? Kena beli tak emas? Memang kena beli. Sebabnya kita tak nak kita jadi mangsa kejatuhan mata wang. Macam jadi yang pernah tahun 1987 Malaysia pernah jatuh 50% kan. So maknanya kita akan mengurangkan kita punya nilai kekayaan lah. Kalau macam contoh yang zaman Jepun dulu yang duit wang-wang pisang tu kan, yang kalau yang tahu, saya pun pernah ada sharing sebelum ni pasal mata wang pisang tu. Mata wang pisang ni, so dia bukan jatuh 10%, memang kosong lah nilainya. Sebabnya bila kejatuhan kerajaan Jepun masa tu, so siapa yang ada mata wang pisang tu, bolehlah letak dekat pokok pisang. Sebabnya apa? Tak boleh guna dah. So kalau masa tu siapa yang maknanya macam cerdik sikit lah. Sebab saya biasa dengar yang orang-orang yang dulu masa yang pasal saham-saham tahun-tahun berapa dulu kan, yang masa dulu yang saham sangat top tu kan, yang semua orang kat Malaysia ni beli saham. Tapi yang selamatnya bila dibeli saham, dapat untung, ditukarkan kepada, contoh ditukarkan kepada hartanah kan. So ditukarkan kepada bentuk lain, tidak dalam bentuk saham tu. Contohnya kalau bentuk wang pun bolehlah juga, tapi maknanya dia tukar, dia tidaklah meletakkan benda tu dalam bentuk saham, dan dia ditukarkan dalam bentuk lain, still boleh, benda tu boleh kekal. Kalau yang contoh kata saham tu memang tak bertahanlah pada masa tu, tapi sekarang mungkin adalah kenaikannya kan. Saya pun tak biasalah, tapi apa-apa pun bermula dengan ilmu. Okay, so ini sesi saya lah sharing berkenaan dengan ilmu emas. So macam mana nak beli emas, kenapa kita kena beli emas, kenapa kita kena simpan emas, kenapa kita kena tukar duit kita kepada bentuk emas. Okay, so sebenarnya yang saya pun ada cakap tadi kan, beli emas ni kita kena guna duit yang tak nak diusik sekurang-kurangnya 2 tahun. Sebab yelah, emas ni dalam masa yang pendek ada turun naik. So kalau masa naik, masa turun tu, kalau kita nak pakai duit, takutnya kita lah secara emosi kita kata kenapa beli emas tapi tak untung, semacam tu. Tapi sebenarnya dengan ilmu boleh je nak guna benda tu. Kerana contohnya kata kita boleh pergi pajak kan, dan masukkan balik. Lepas dah tebus, benda tu boleh ada lagi kita punya. Semua bermula pada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, memang semualah memang akan semua tak menguntungkan. So sekurang-kurangnya 2 tahun. Tapi kalau memang yang tak boleh simpan wang, maknanya yang kerja dah bertahun-tahun, dah 5 tahun, tapi dana kecemasan 3 hingga 6 bulan tak pernah ada. Sebab statistik pernah mengatakan, statistik kajian Bank Negara Malaysia mengatakan 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. Tak ada simpanan 1,000. So kalau yang golongan macam ni, sangat disarankan simpan emas lah daripada gaji kita tu, sehingga mencapai 3 hingga 6 bulan gaji. Lepas tu bolehlah nak simpan lagi untuk yang matlamat-matlamat lain lah kan. Contoh dana kepasaraan ke, dana pendidikan anak-anak ke, dana nak beli rumah ke. So maknanya yang cukupkan dulu yang dana kecemasan tu 3 hingga 6 bulan gaji. So sebab apa ramai yang dah berjaya bila simpan dana kecemasan melalui emas, sebabnya aura emas tu lain. Bila tuan-puan cuba simpan dulu 1 gram, 2 gram contoh kata, dengan public good sangat mudah, boleh simpan serendah RM100 untuk dapat 0.3 something gram lah. Okay, sehingga 4 titik perpuluhan, dan semuanya adalah patuh syariah. So bila simpan contoh 100 bulan tengok dapat 0.3 something, then bulan depan simpan lagi, contoh kata 200 kan, nak cuba dulu nak nilai. Bila kita tengok emas ni, dia bukan macam aura kita ada duit lah. Bila kita aura ada duit ni, sebenarnya bila kita tengok duit, macam saya lah, dan saya rasa ramai juga kot yang macam saya. Bila tengok ada duit ni, panjang lah angan-angan kita nak beli benda tu, nak beli benda ni. So kalau macam contoh saya selalu share, saya ni suka beli pinggan, kan. Orang perempuan suka beli pinggan, macam contoh kata yang konon-konon mahal sikit lah, macam contoh Corel ke kan, suka beli pinggan. Tapi bila dah duit tu kita dah minimalkan kita punya duit dalam tangan, kita dah tukar kepada bentuk emas. Tak ada je saya nak tukarkan, nak pergi pajak emas tu ke, nak jual ke emas tu sebab nak beli pinggan yang latest punya design contoh kan. So bila duit tu dah minimal, kita tak ada panjang angan-angan nak membeli. So kalau yang memang tak boleh menyimpan dalam bentuk duit untuk sebagai dana, at least dana kecemasan pun kena ada kan. Yang tu pun tak boleh, memang sangat disarankan lah. Okay, so bolehlah hubungi saya untuk nak tahu macam mana cara nak menyimpan. Macam contoh saya tadi, 100 dah boleh mula. Okay, so
Sebab sebenarnya bila ada emas ni kita ada duit. Bila tak ada emas memang kita tak ada duit jugalah kan. Bila ada duit ada juga duit, tapi bila tak ada duit memang tak ada emas. Okey. So apa-apa berbalik kepada ilmu. Okey. So saya berani jamin siapa yang baca 2 buah buku ni, tahap kewangan dia akan semakin baik. Ini buku daripada mentor saya lah. Okey, so saya belajar daripada Cik Muhammad Zulkifli ni, pasal kewangan, pasal emas, direct dan juga daripada buku. So kalau siapa yang rasa macam tak nak lagi beli buku, boleh je masuk kepada blog Cik Muhammad Zulkifli, iaitu muhammadZulkifli.com. Ambil dulu ilmu dalam tu. Yang dalam tu pun dah banyak-banyak berlambak sangat ilmu. Kalau nak beli lagi baguslah sebenarnya, sebab kalau saya suka yang hard copy, boleh baca kat mana-mana kan, sambil barik macam tu kan. Kita tak naklah sangat terlalu sededah kepada telefon ni kan, radiasi telefon kan. So baca buku. Okey, buku misi wang emas bertahan seketika awak, dan juga misi bebas hutang. Sebab semua orang saya rasa nak ada bebas hutang kan, financial freedom. So macam mana nak financial freedom? Okey. So kalau nak financial freedom dengan bisnes public goal pun kita ada cara, dan boleh juga kontak saya lah. So memang proven lah bisnes public goal ni, sebabnya public goal dah bermula daripada tahun 2008 sehingga sekarang lah, 14 tahun kan. So memang sehingga kini ada lagi lah siapa yang beli emas tak dapat emas daripada public goal. So boleh mendapatkan link untuk beli buku ni melalui, nanti saya akan letakkan link dia. So okey, ini kesimpulan saya lah untuk sesi sharing saya berkenaan dengan emas sebagai penyelamat kejatuhan mata wang. Wang disimpan dalam tempoh yang lama, kuasa beli semakin lama semakin mengecil walaupun nombornya sama. So memang kita simpan dalam bentuk wang ni, nilai dia akan makin mengecil. Bila kita simpan dalam emas, dia tak akan mengecil. Dia akan kekalkan nilai kekayaan kita. Okay? So semoga ada manfaat. Kalau rasa macam video ni ada memberi sesuatu kepada tuan-puan, bolehlah di share-sharekan sesi live ini ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.